Bismillahirrahmanirrahim, saudara. Hari ini, dunia moden menyaksikan pelbagai dimensi, peluang dan cabaran. Oleh itu, tidak dapat dinafikan lagi negara kita menerima tamparan hebat apabila pandemik global menyangkah segala kegiatan ilmu, pembelajaran dan pendidikan di Malaysia. Segala apresiasi saya ucapkan kepada barisan kehakiman yang arif lagi bijaksana, seterusnya warga pendengar pencetus Revolusi Minda. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kita jaga kita. Hadirin, apabila pendidikan menjadi topik perbincangan, kita sering lupa, kita sering leka kerana menganggap pendidikan kita masih berada di takuk lama. Namun, tanpa kita sedar, tatkala dunia berhadapan dengan ancaman pandemik COVID-19, pendidikan kita telah pun berwajah baru dan lebih maju ke hadapan. Justru persoalannya, di manakah letaknya mentaliti kita dalam menghadapi sistem pendidikan semasa? Baik, bagi menjawab persoalan tersebut, mari kita pasak pentas pidato ini dengan sebuah mauduk bicara dan nasihat berguna buat semua. Maka bersama-sama kita memahami pendidikan digital, pendidikan norma baharu. Hadirin pencetus revolusi, jika kita berbicara tentang medium pendidikan, ia terbahagi kepada dua, iaitu pendidikan konvensional dan pendidikan digital. Selaras dengan seruan dan saranan kerajaan dalam kita hendak meratakan lekuk penularan wabak, sektor pendidikan juga beradaptasi seiring dengan pelaksanaan norma baharu. Maka tiga perspektif utama bakal kita telusuri bersama dalam merungkai manfaat yang mampu diperoleh. Hasil perolahan sistem pendidikan dahulu iaitu secara konvensional yang berbentuk kuliah kepada pembelajaran maya yang sesuai pada era pandemik masa kini. Hadirin yang pertama, pendidikan digital untuk semua. Sedar atau tidak sedar dalam usaha kita membangunkan dan mendigitalkan setiap perkara, tiba-tiba sahaja pandemik ini telah menghukum kita semua. Bayangkan, masih ramai warga pendidik yang belum mahir mengendalikan teknologi, terkial-kial menjana pautan Google Meet hingga kelewat pagi. Transisi drastik dari pendidikan konvensional kepada pendidikan digital telah menyebabkan ramai antara kita terkena penyakit mental. Namun, isu ini boleh diatasi jika kita mempunyai azam yang tekad apabila setiap individu berusaha meningkatkan literasi teknologi maklumat. Hanya dalam beberapa bulan sahaja, kita dapat melihat ramai guru yang kreatif dan inovatif diasah. Kalau dahulu, guru veteran hendak mencari maklumat pun meraba-raba, namun kini mereka sudah mahir menggunakan komputer riba. Hikmahnya, dalam menghadapi cabaran pendidikan disebabkan wabak ini, kita telah berjaya mengatasi kekangan ini secara berperingkat. Pendidikan era pandemik yang dikatakan membantut sebenarnya mempercepatkan usaha kita menyesuaikan dengan pendidikan abad ke-21, pedagogi yang lebih mesra teknologi, meningkatkan literasi teknologi dan merapatkan jurang antara generasi. Hadirin yang kedua, pendidikan digital tidak mengenal usia. Teknologi dan jarak kini bukan lagi penghalang. Bahkan semuda mana pun kita maupun selanjut mana pun usia, pendidikan untuk semua kini bukan lagi angan-angan palsu. Jika dahulunya pendidikan ini membatasi beberapa peringkat umur tetapi tidak lagi sekarang. Usaha memperkasakan pendidikan digital sebenarnya sudah lama bermula, namun implementasinya masih mentah. Apabila COVID-19 ini bertamu tidak diundang, mahu tidak mahu, persiapan separuh masa inilah yang kita perlu sajikan kepada masyarakat. Walau bagaimanapun, persiapan ini telah membuktikan kita telah pun bersedia. Sebagai bukti, sejak COVID-19 melanda, peningkatan enrolment pendidikan separuh masa dari golongan yang sudah bekerja
meningkat rentetan dari gaya pendidikan maya yang fleksibel. Ramai suri rumah, penjawat awam, polis dan tentera mengikuti pendidikan maya yang memberikan mereka ruang untuk menambah ilmu pengetahuan tanpa membebani mereka untuk bergerak ke sana kemari. Nah, sudah terang lagi bersuluh, budaya pendidikan merentasi hayat tercapai kerana pendidikan kini lebih merakyat dari sebelumnya. Sesiapa sahaja boleh mengikuti pembelajaran dari setiap peringkat umur dan jarak. Pendidikan era baharu ini sebenarnya tidaklah renyah seperti yang kita sangka. Bahkan dalam kepayahan mengadaptasi, kita temui banyak manfaat yang diperoleh dari anak bangsa kini. Hadirin yang ketiga, pendidikan digital meruntuhkan tembok keterbatasan. Saya masih ingat ketika PKP awal dahulu, sebenarnya saya dijadualkan untuk terbang ke Rusia bagi mengikuti kursus di tanah terbesar dunia. Namun, apakan daya, akibat PKP, saya tidak dapat untuk ke sana. Pun begitu, saya masih mengikuti kursus tersebut secara maya. Dalam kepayahan menyesuaikan masa tempatan dan antarabangsa, saya mula sedar sebenarnya pendidikan secara digital menerobosi awan dan angkasa. Jika kursus ini berlangsung secara fizikal, saya pasti sudah mati akal. Sebaliknya, menerusi pendidikan secara maya, saya boleh mengikuti pendidikan di Rusia tanpa perlu menangguhkan semester saya di Malaysia. Kalau dahulu hendak ke luar negara, kita perlukan pasport dan visa. Kini kita tidak perlu lagi bersusah payah. Hanya perlukan tekad dan iltizam, sudah cukup memenuhi perancangan azam. Percayalah, pendidikan merentasi sempadan membolehkan semua kelas masyarakat mengikuti pengajian tanpa terikat. Mengakhiri kalam bicara denganlah nusa bangsa, pendidikan norma baharu, tanggungjawab kita bersama. Maka benar kata pepatah Melayu, bersatu teguh, bercerai roboh. Semoga langit Kirmizi Malaysia akan terus bersinar, menyinari seantero Mayapada pada masa akan datang dalam menjayakan pendidikan norma baharu secara bersama sebagai sebuah bangsa yang dipanggil bangsa Malaysia. Salam dari anak merdeka. Sekian, terima kasih.